Di sinilah bermulanya kematian. Akhirnya ikhwan, apabila kita tanam satu jenazah, inilah hari kita mengambil i'tibar untuk segala i'tibar. Andai kata si mati mempunyai harta yang banyak, kawan yang begitu banyak, andai kata si mati mengenal semua orang yang besar-besar di dalam dunia, pada hari ini kesemua itu menjadi kenangan. Si mati disemadikan di dalam tanah permakaman seorang diri. Di manakah kenalan, di manakah hiburan, di manakah harta kekayaan, akhirnya si mati akan bertemu Allah dalam keadaan sebatang kara. Sangat benarlah ketika Allah berulang-ulang kali menyebut di dalam Al-Quran tentang setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Ikhwan, lihatlah kegelapan alam ini dan cuba bayangkan kegelapan di dalam ini. Inilah hari di mana tidak seorang insan akan dapat lari daripada kenyataan dan kebenaran. Di sinilah kesudahan dan di sinilah permulaan. Insan menyudahkan kehidupannya di sini dan Islam memulakan penghidupannya juga di sini, ikhwan. Di manakah kesombongan? Di manakah segala-galanya insan jadikan sandaran? Akhirnya insan balik dengan kain kapan, dengan kain putih, dengan mayat yang dibandikan dan disalatkan, bertemu Allah Rabbul Alamin. Ikhwan, kehidupan dan kematian, dua benda yang berbeda, tetapi dua benda hampir tidak ada perbedaan. Kematian merupakan kehidupan. Kehidupan merupakan jalan awal untuk bertemu dengan kematian. Tetapi perkara yang paling penting, ikhwan, siapapun yang masuk ke tanah permakaman ini, ada perkara yang mesti diselesaikan. Di sini tidak ada ibu dan tidak ada bapa. Di sini tidak ada rakan caulan. Di sini tidak ada keluarga yang adanya mungkar dan nakir. Di sini insan kena menyelesaikan beberapa perhitungan besar dengan Tuhan. Kedatangan mungkar dan nakir adalah suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan. Keduanya akan menyoal hamba Allah yang ditanam di dalam ini adalah benar. Keduanya akan bertanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu dan apa agamamu adalah benar, ikhwan. Inilah hari insan gentar untuk segala kegentaran. Inilah hari di mana insan takut untuk segala ketakutan. Inilah hari di mana insan mengaku dia mempunyai Tuhan Sang Maha Menghidup dan Sang Maha Mematikan. Insan tersungkur di hadapan Tuhan. Akhirnya insan bertemu dengan penciptanya. Dan penciptanya tidak bertanya di dalam kubur tentang makannya, tentang minumnya, tetapi hanya bertanya, siapakah yang telah menjadikan kamu, wahai mayat? Wahai mayat, siapakah yang telah kamu jadikan Nabi dan siapakah yang telah aku utuskan untukmu, mayat? Wahai mayat, apakah agama yang telah kau anuti daripada hidup sampai kau bertemu hari ini? Ketika insan berada di dalam ini, bahawa insan sangat mengetahui, iaitu andai kata insan tidak mengenal sesiapa di dalam alam maya yang luas ini, andai kata insan tidak pernah mengenal sesiapa pun di muka bumi ini, tidak mengapa. Tetapi seketika insan dimasukkan ke permakaman, andai kata dia tidak mengenal nabinya, agamanya dan Tuhannya, bermulalah kesengsaraan yang sangat abadi. Ikhwan, Allah masih memberi nyawa kepada saya dan anda sekalian. Buatlah sesuatu sebelum bertemu dengan hari yang sangat satu ini. Lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu supaya kubur tidak menghimpit jasad-jasad kita, ikhwan. Lakukanlah sesuatu supaya tangisan-tangisan manusia yang hidup yang disertai dengan doa memohon keampunan kepada si mati dapat bermanfaat. Lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu bisa. Kita banyak alfa dengan kehidupan. Kita berjalan dan berjalan dan berjalan, akhirnya kita rebah dan jatuh ke dalam tanah yang digali oleh insan. Alhamdulillah, ikhwan. Ada perkara baik yang kita bertemu hari ini dengan pakcik kita yang mati, bapa berwarna hitam.
Daripada awal jenazah ini diuruskan sampailah dia ditanam, seluruhnya berjalan di atas sunnah Rasulullah. Daripada awal dia dimandikan oleh tangan anaknya, dia dikafankan mengikut hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seperti yang Nabi sebut. Dan perkara yang tidak mampu dirancang yang disebut oleh Nabi, menanggung mayat daripada rumah ke tanah pusat. Subhanallah, ini sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan kesemua kita mengetahui pakcik yang mati ini adalah orang yang berkhidmat untuk rumah Allah. Pakcik ini daripada muda ke tua, sihat ke sakit, sehingga terlantak ke hospital dan menghempuskan nafas. Ada satu kalimah yang tidak akan dipisahkan dengan pakcik ini, iaitu siap Masjid Lubang. Dan kita telah membaca bagaimana Nabi datang ke tanah Pusara untuk menyembahyangkan satu mayat yang seorang itu adalah siap pada Masjid Nabawi. Dan Nabi dengan nada yang agak merah mukanya bertanya, kenapa tidak dinyatakan kematiannya? Dan Nabi datang ke tanah Pusara dan menyembahyangkan kubur siap. Dan Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah memberi cahaya kepadanya dengan sembahyangnya. Maka harilah hari pembalasan. Segala khidmatnya untuk rumah Allah akan ditentukan dengan kecerahan di dalam kubur. Insan, kesakitan yang kita alami ini, insan sangat sakit dan sangat musibah. Ada orang menangis di hadapan Allah kerana menanggung musibah, menanggung ujian yang besar. Tetapi perkara yang akan kita lihat di dalam ini adalah sesuatu yang lebih sakit daripada kesakitan di dunia. Di atasnya begitu senang, ikhwan, tetapi di dalamnya penuh dengan doa. Seorang raja yang dimakamkan dan kita membubur di atas batu nisannya, makam di raja. Nescaya raja itu akan menangis kerana kalimah itu tidak akan membantunya di dalam kubur. Yang boleh membantunya ialah amal salehnya ketika hidup, sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaatnya, dan doa daripada anak dan rakan-rakan dan kaum muslimin yang ikhlas kepadanya. Ikhwan, marilah kita mengambil i'tibar. Hari kita akan sampai, ikhwan. Hari kita akan sampai untuk kita dimakamkan seperti ini. Dan di sini, ikhwan, adalah satu perkampungan. Cuba antum lihat di keliling kelalang kita, ikhwan. Kita sedang berdiri di tengah-tengah kematian. Ini kampung kematian. Kita adalah orang yang pelik sekarang. Kita adalah orang asing. Sebab di bawah tapak kaki kita ini seluruhnya mayat-mayat. Seluruhnya kematian, bukan kehidupan. Yang hidup hanyalah orang di atas permukaan ini sahaja. Dan kita melihat kebenaran janji Allah. Datanglah kepada Allah sebelum kita diheret dengan paksa untuk bertemu dengan Allah. Hari itu sangat rugi dan merugikan. Akhirnya ikhwatul iman, kita menadah tangan kepada Allah supaya Allah mengampuni pakcik kita dan seluruh pemakaman-pemakaman yang ada muslimin dan muslimah daripada kaum mukminin ini, supaya Allah memberi keampunan, keafiatan di dalam alam kubur. Allah memberi segala-gala yang patut diterima oleh si mati ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasil madkhalahu wa wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunqahu al abyadu min al danas wa abdilhu daran khayran min darihim wa ahlan khayran min ahlihim wa zawjan khayran min zawjihim wa adkhilhu al jannah وأعيذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.